Salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Salam pertemuan dari saya, Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM Anda. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk semester 1 Penghayatan Karya. Sebagai kelas permulaan kita pada hari ini, kita akan mempelajari dan berkenalan tentang aspek sastra yang terdapat dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM. Dalam Kesusastraan Melayu Komunikatif, terdapat pelbagai aspek sastra yang perlu difahami dan dikuasai oleh pelajar. Untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap aspek-aspek sastra ini, cikgu akan turunkan penggunaan kata kunci bagi setiap aspek sastra yang dibincangkan. Kita mulakan dengan persoalan. Untuk persoalan, kata kunci yang boleh digunakan ialah perkataan persoalan. Contoh persoalan ialah persoalan kasih sayang. Seterusnya, untuk aspek kedua iaitu nilai, kata kunci yang digunakan ialah perkataan nilai dan contoh nilai ialah kasih sayang, nilai kasih sayang. Seterusnya, untuk aspek sastra yang ketiga iaitu message, kata kunci yang digunakan ialah pentingnya. Contoh message ialah pentingnya kasih sayang dalam kehidupan. Yang keempat, kita ada unsur pengajaran. Kata kunci untuk unsur pengajaran ialah kita haruslah ataupun kita janganlah. Bergantung kepada bentuk unsur pengajaran yang kita temukan di dalam sesebuah karya. Sekiranya unsur pengajaran itu berbentuk positif ataupun yang dicadangkan untuk dijadikan amalan, maka kita hendaklah menggunakan kata kunci kita haruslah. Kerana unsur pengajaran ini ingin kita jadikan sebagai teladan kerana dia berbentuk positif. Tetapi sekiranya unsur pengajaran itu berbentuk negatif dan ingin dijadikan sebagai sempadan, maka kata kunci yang sesuai ialah kita janganlah ataupun kita usahlah. Kemudian kita ada aspek sastra yang kelima iaitu perwatakan. Untuk perwatakan, kata kuncinya ialah seorang yang. Contoh perwatakan, seorang yang penyayang. Kemudian kita juga ada aspek sastra tentang kritikan sosial. Kritikan sosial ini merujuk kepada sindiran masyarakat. Oleh sebab dia masih berkaitan tentang masyarakat, maka kata tugas yang digunakan atau kata kunci yang digunakan ialah masyarakat yang. Itu kata kunci yang digunakan untuk kritikan sosial dan contoh kritikan sosial iaitu sindiran terhadap sikap negatif masyarakat ialah masyarakat yang mementingkan diri. Seterusnya kita ada latar masyarakat. Oleh sebab latar masyarakat ini konsepnya lebih kurang sama dengan kritikan sosial iaitu menyangkut tentang sikap masyarakat, maka di dalam latar masyarakat ini, kata kunci yang digunakan masih sama iaitu masyarakat yang. Cuma beza latar masyarakat dengan kritikan sosial ialah kalau dalam latar masyarakat, kita boleh kemukakan sikap masyarakat yang positif dan negatif. Berbeza dengan dalam kritikan sosial di mana seluruh isi yang diberikan itu ialah sikap negatif masyarakat yang menjadi sindiran. Okey, so contoh latar masyarakat ialah masyarakat yang penyayang. Sekarang kita lihat pula latar tempat. Untuk latar tempat, kata kunci yang digunakan ialah perkataan di. Dan perkataan di ini akan diikuti oleh tempat yang terdapat dalam karya kajian. Contohnya, di sekolah, di Sabah, di kedai, di bilik darjah, misalnya. Kemudian kita juga ada latar masa. Untuk latar masa, kata kuncinya ialah pada waktu. Kemudian kita boleh sambung sama ada pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu malam, pada waktu subuh, pada waktu tengah hari, dan lain-lain. Bergantung dengan isi karya.
Kemudian kita lihat, kita juga ada sudut pandangan. Sudut pandangan ini terbahagi kepada 3 bahagian, yaitu sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan ketiga terbatas, dan sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas. Untuk sudut pandangan orang pertama, biasanya kata kunci yang digunakan ialah melalui penggunaan perkataan ataupun kata ganti nama diri pertama, iaitu saya ataupun aku. Kemudian untuk sudut pandangan ketiga terbatas, kebiasaannya pengarang akan mengemukakan watak yang mana pengarang hanya mengetahui luaran watak, tidak mendalami dalaman watak, iaitu dari segi permasalahan, emosi ataupun konflik yang dialami oleh watak. Kemudian kalau untuk sudut pandangan orang ketiga tidak terbatas ataupun sudut pandangan objektif, di sini pengarang bertindak sebagai pencerita yang serba tahu, di mana pengarang mengetahui dalaman dan luaran watak. Selain pengarang mengetahui luaran watak-watak yang terdapat di dalam karyanya, pengarang juga mengetahui konflik dalaman emosi ataupun permasalahan yang dialami oleh setiap watak di dalam karyanya. Okey, kemudian kita ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini ada pelbagai. Yang paling dominan, yang paling menonjol ialah repetisi, kiasan. Dua ini yang paling ketara, yang paling popular. Repetisi dan kiasan, dan setiap satu ini dia mempunyai cabang-cabangnya tersendiri. Selain itu ada juga inversi, ironi, image alam dan lain-lain. Dan yang terakhir kita lihat teknik penceritaan. Dalam bahagian prosa, sama ada itu prosa moden atau prosa tradisional, biasanya teknik penceritaan yang digunakan itu adalah pelbagai. Oleh itu pelajar perlu tahu jenis-jenis teknik penceritaan dan apakah definisi serta bagaimanakah contoh pengarang menggunakan teknik-teknik penceritaan ini di dalam karyanya. Okay, antara teknik penceritaan yang sering digunakan dalam karya ialah imbas muka, imbas kembali, monolog luaran, monolog dalaman, dialog, suspense, kejutan, pemberian, konflik dalaman, dan konflik luaran. Jadi untuk mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, kita akan teliti dalam nota kita yang berikutnya. Okey, anak-anak murid sekalian, di sini cikgu ingin jelaskan bahawa sebenarnya untuk setiap aspek sastra ini, apa yang perlu dan sangat penting untuk kita kuasai ialah kata kunci. Kenapa? Sebab dengan menguasai kata kunci bagi setiap aspek sastra, kita sebenarnya telah boleh mengaplikasikan satu contoh peristiwa yang sama tetapi digunakan untuk pelbagai aspek sastra. Okey, untuk lebih jelas, cuba kita lihat paparan ini. Katakan aspek kita ialah nilai, persoalan, pemikiran ataupun tema dan juga latar masyarakat. Kita boleh mengemukakan contoh peristiwa yang sama, tetapi contoh peristiwa yang sama ini boleh kita gunakan untuk membincangkan nilai, aspek sastra tentang nilai, tema, pemikiran atau persoalan, dan juga latar masyarakat. Apa yang membezakan hanyalah penggunaan kata kunci. Okey, misalnya kalau soalan itu tentang nilai, kita akan gunakan kata kunci nilai. Seperti yang telah kita katakan sebentar tadi, kita akan guna kata kunci nilai sekiranya aspek sastra nilai. Misalnya, nilai kasih sayang. Contoh peristiwa ini berdasarkan drama Asia Samia. Asia Samia yang sayang akan ibu bapanya telah membatalkan niatnya untuk membunuh Misa Sagaraga kerana bimbang akan nasib ibu bapanya yang akan dibunuh oleh pengikut-pengikut Misa Sagaraga. Okey, ini contoh peristiwa untuk aspek nilai yang menggunakan kata kunci nilai dan menjadikan faktanya nilai kasih sayang. Kemudian katakan kita ingin lihat contoh peristiwa yang sama ini digunakan untuk persoalan. Jadi kita tahu kalau persoalan, kata kuncinya ialah persoalan. Jadi oleh sebab
kasih sayang, kita punya fakta sekarang ialah kasih sayang, maka apa yang kita buat ialah kita masukkan perkataan kasih sayang itu selepas perkataan persoalan. Persoalan kasih sayang. Sama seperti di sini, nilai kasih sayang. Walaupun dia aspek yang berbeza, satu tentang nilai, dua tentang persoalan, tetapi contoh peristiwanya masih sama. Bermakna di sini pelajar tidak perlu menghafal pelbagai contoh peristiwa untuk konsep yang sama, untuk fakta yang sama, iaitu kasih sayang. Tak payah fikir kalau persoalan kasih sayang, contoh peristiwa dia berbeza dengan untuk fakta nilai kasih sayang. Sebenarnya kita boleh guna contoh peristiwa yang sama untuk aspek sastra yang berbeza. Sama seperti aspek sastra yang ketiga, latar masyarakat. Okey, kita masih boleh gunakan sekiranya latar masyarakat kita ialah masyarakat yang penyayang, maka kita masih boleh ambil contoh peristiwa yang sama ini. Asia Samia, seorang yang penyayang kerana membatalkan niatnya untuk membunuh Misa Sagaraga kerana bimbang akan nasib ibu bapanya yang akan dibunuh oleh pengikut-pengikut Misa Sagaraga. Jadi sebenarnya ini satu cara mudah untuk pelajar mempelajari sastra. Okey, satu cara yang mudah kerana pelajar hanya perlu menguasai jalan cerita dan kata kunci bagi setiap aspek sastra. Selebihnya contoh peristiwanya adalah sama. Okey, kita lihat pula sekiranya aspek sastra itu ialah perwatakan, unsur pengajaran ataupun mesej. Masih lagi kita kekalkan kepada fakta kita iaitu tadi kasih sayang. Tetapi oleh sebab sekarang kita ingin melihat aspek sastranya perwatakan, kita tahu kata kunci yang digunakan ialah seorang yang, maka kita haruslah bijak menjadikan kata kunci ini dan fakta ini sesuai sebagai perwatakan. Mestilah dia akan jadi seorang yang penyayang, bukannya seorang yang kasih sayang. Seorang yang penyayang kerana imbuhan pen di sini membawa maksud orang. Okey, contoh peristiwa sama seperti tadi. Asia Samia yang sayang akan ibu bapanya membatalkan niatnya untuk membunuh Misa Sagaraga kerana bimbang akan nasib ibu bapanya yang mungkin akan dibunuh oleh pengikut-pengikut Misa Sagaraga. Okey, itu kalau perwatakan seorang yang penyayang, contoh peristiwa masih sama. Sekiranya aspek sastra itu tentang unsur pengajaran, kita tahu kata kunci kita boleh jadi kita haruslah atau kita janganlah. Sekiranya unsur pengajaran itu berbentuk positif, kita harus menggunakan perkataan yang membawakan kita kepada sesuatu yang harus kita jadikan teladan, iaitu kita haruslah. Tetapi jika unsur pengajaran itu berbentuk negatif ataupun ingin kita jadikan sepadan, kita akan guna kita janganlah. Oleh sebab pengajaran ini, kalau kita ambil fakta kasih sayang itu tadi, contoh peristiwa tentang kasih sayang, maka itu adalah positif, maka kita guna kita haruslah. Kita haruslah menyayangi ahli keluarga kita agar hidup bahagia. Contoh peristiwa sama. Asia Samia yang menyayangi ibu bapanya telah membatalkan niatnya untuk membunuh Misa Sagaraga kerana bimbang akan nasib ibu bapanya yang mungkin dibunuh oleh pengikut-pengikut Misa Sagaraga. Begitu juga dengan mesej. Semuanya sama. Contoh peristiwanya tetap sama. Yang membezakan ialah kata kunci. Jadi ingat para pelajar, dalam mempelajari aspek sastra, kamu haruslah menguasai kata kunci. Kata kunci untuk setiap aspek sastra dan selebihnya contoh peristiwa itu boleh digunakan pakai untuk yang sesuai, yang boleh dikaitkan dengan satu contoh yang sama, boleh diulang contoh peristiwa yang sama. Jom kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat aspek gaya bahasa. Dalam kesusastraan Melayu komunikatif, terdapat pelbagai jenis gaya bahasa yang perlu dipelajari, difahami dan dikuasai oleh pelajar. Antaranya ialah gaya bahasa repetisi ataupun perulangan, ada gaya bahasa kiasan atau perbandingan, kemudian kita ada inversi atau pembalikan kata, ada paradoks dan juga image alam. Dalam mempelajari aspek gaya bahasa, terdapat 4 perkara yang perlu dikuasai oleh pelajar, iaitu jenis gaya bahasa,
definisi bagi setiap jenis gaya bahasa, contoh penggunaan gaya bahasa, dan kesan penggunaan bagi setiap jenis gaya bahasa. Kita mulakan dengan melihat jenis gaya bahasa yang pertama, yaitu repetisi atau perulangan. Di dalam kelompok repetisi atau perulangan ini terdapat pelbagai jenis gaya bahasa repetisi atau perulangan dan setiap satunya mempunyai definisi, contoh serta kesan penggunaannya yang tersendiri. Jadi untuk lebih lanjut, jom kita teliti kupasan demi kupasan bagi setiap jenis gaya bahasa repetisi ini. Kita mulakan dengan yang pertama, yaitu asonansi. Asonansi merujuk kepada perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Ingat, perulangan bunyi vokal, bukannya perulangan huruf vokal. Yang diulang ialah bunyi vokal, bukannya huruf vokal. Sebab itu, definisi asonansi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Contohnya, dalam baris ayat, bila duduk-duduk berguru, asonansi yang terdapat dalam baris ini ialah bunyi U. Jadi, dalam mengemukakan contoh, pelajar mesti garis huruf U yang telah dibunyikan sebagai U itu sebagai contoh asonansi. Kesan estetik ataupun kesan penggunaan asonansi ini ialah menimbulkan kemerduan pengucapan. Okey, kemudian kita lihat yang kedua, iaitu aliterasi. Aliterasi pula merujuk kepada perulangan bunyi konsonan dalam baris puisi. Perulangan bunyi konsonan dalam baris puisi bukannya perulangan huruf konsonan dalam baris puisi. Sebagai contoh, dalam baris ayat, bila tegak bertanya, bunyi konsonan yang menjadi contoh aliterasi itu ialah bunyi T pada huruf T. Okey, T pada huruf T. Jadi pelajar mesti garis setiap huruf T tersebut sebagai contoh aliterasi. Kesan estetika penggunaan aliterasi boleh menimbulkan kemerduan pengucapan ataupun kelantangan bunyi. Untuk gaya bahasa repetisi yang ketiga, yaitu anafora, dari segi definisinya, anafora merujuk kepada perulangan perkataan yang sama di awal baris yang berurutan. Di awal baris yang berurutan. Artinya, dalam definisi, pelajar mesti guna perkataan sama awal baris berurutan. Sebagai contoh, jangan bersahabat pada maksiat. Ini adalah baris 1 atau mungkin pada baris yang lain. Cuma bila kita kata dia berurutan, kalau dia baris 1, baris yang berurutan ialah baris 2. Kalau baris 3, baris yang berurutan ialah baris 4. Ataupun mungkin baris di atasnya, baris 2. 1, 2, 3, 4. Itu yang kita panggil berurutan, saling mengikuti. Tidak boleh baris 1 dengan baris 3. Dia mesti baris 1 dengan baris 2. Kalau baris 2 dengan baris 3. Okey? So, kita tengok contoh ni. Jangan bersahabat pada maksiat, jangan beraja pada selera. Jadi, perkataan jangan itu telah diulang di awal baris secara berurutan, iaitu pada baris 1 dan baris 2. Inilah yang kita panggil sebagai anafora. Kesan estetika penggunaan anafora ialah menimbulkan penegasan maksud. Begitu juga dengan epifora. Epifora ialah perulangan perkataan yang sama, cuma dia sekarang di akhir baris yang berurutan. Kalau anafora di awal baris, epifora di akhir baris, tetapi masih berurutan. Sebagai contoh, sepi merobak rasa, rindu menikam rasa. Perkataan rasa dan rasa itu diulang dan dia terletak pada akhir baris. Dan kita andaikan baris ini adalah berurutan. Mungkin baris 3 dan baris 4. Kalau baris itu dipisahkan oleh baris lain, contoh sepi merobak rasa, rindu menikam sukma, rindu menikam rasa,
Jadi perkataan rasa pada baris atas dan baris ketiga itu tadi telah dipisahkan oleh baris kedua. So itu kita tidak ambil sebagai epifora. Dia mesti berurutan. Kesan estetika penggunaan masih sama, iaitu menimbulkan penegasan maksud. Sekarang kita lihat gaya bahasa repetisi yang kelima, iaitu responsi. Responsi perulangan perkataan yang sama di tengah baris yang berurutan. Jadi konsep responsi di tengah baris dan berurutan. Contohnya, ke atas usah gila mengampu, ke bawah jangan gila menyampah. Perkataan gila dan gila itu terletak di tengah-tengah dan pada baris yang berurutan, maka ini yang kita panggil sebagai responsi. Kesan estetikanya masih sama, yaitu menimbulkan penegasan maksud. Kemudian kita juga ada simplok. Simplok ini ialah perulangan perkataan yang sama di awal dan di akhir baris yang berurutan. Contoh, yang pahit sama ditelan, yang manis sama ditelan. Perkataan yang diulang pada awal baris, perkataan ditelan diulang pada akhir baris yang berurutan, dan ini yang kita panggil sebagai simplok. Kesannya ialah menimbulkan penegasan maksud. Selain itu, kita ada juga repetisi perulangan kata dalam baris. Perkataan yang sama diulang dalam baris yang sama. Jeruk manis dimakan manis. Perkataan manis dan manis itu diulang pada baris yang sama. Kesannya ialah menimbulkan penegasan maksud. Selain itu, kita juga ada perulangan kata dalam rangkap. Contohnya, untuk memaham, tunjuk ajar, banyakkan faham, serta iktibar. Untuk mendalam, mulianya ilmu, tajamkan mata, banyakkan mendengar. Jadi di sini kita nampak perkataan untuk itu telah diulang pada baris 1 dan baris ketiga. Ini yang kita kata perulangan kata dalam rangkap. Kita tidak boleh ambil ini sebagai asonansi kerana baris 1 itu dipisahkan oleh baris kedua, barulah perkataan untuk pada baris 1 itu diulang pada baris ketiga. Walaupun perkataan untuk ini diulang pada awal baris, tetapi dia bukan secara berurutan. Okey, sebab itulah gaya bahasa ini namanya ialah perulangan kata dalam rangkap. Kesannya masih sama, iaitu menimbulkan penegasan maksud. Seterusnya kita ada repetisi perulangan frasa dalam rangkap. Sebagai contoh, apalah tanda pisang lidi bila dimakan terasa perisa. Apalah tanda orang berbudi, hatinya rendah, berbudi bahasa. Jadi, di manakah letaknya perulangan frasa dalam rangkap? Ialah melalui penggunaan frasa apalah tanda pada baris pertama dan pada baris ketiga apalah tanda. Ini yang kita kata perulangan frasa dalam rangkap. Kesan penggunaan menimbulkan penegasan maksud. Seterusnya, kita ada juga gaya bahasa repetisi perulangan kata di awal baris setiap rangkap. Sebagai contoh, kita gunakan di rangkap 1 dan di rangkap 2, perkataan untuk pada awal baris rangkap 1 dan pada awal baris rangkap 2. Untuk memahami, tunjuk ajar, banyakkan faham, serta iktibar. Demi mendalam mulianya ilmu, tajamkan mata, banyakkan mendengar. Untuk mencerna ilmu diberi, tekun menyemak, kuat belajar. Demi meningkat ilmu dan faham, banyakkan usaha, teguhkan azam. Ini yang kita katakan sebagai perulangan kata di awal baris setiap rangkap, yaitu melalui perulangan perkataan untuk pada awal baris rangkap pertama dan pada awal baris pertama rangkap yang kedua. Setelah kita selesai meneliti gaya bahasa pertama, iaitu repetisi atau perulangan itu tadi, sekarang cuba kita lihat pula gaya bahasa yang kedua, iaitu kiasan. Kiasan ini kita panggil juga ataupun dikenali juga sebagai gaya bahasa perbandingan. Dalam aspek gaya bahasa kiasan ini terdapat 4 jenis gaya bahasa kiasan, iaitu metafora, personifikasi, simili, dan hiperbola. Kita lihat apa itu metafora. Metafora merujuk kepada perbandingan antara unsur konkret dengan unsur abstrak.
Konkret ialah sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar ataupun disentuh dengan tangan. Manakala abstrak ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, sebagai contoh, perahu rindu. Perahu itu bersifat konkret, rindu itu bersifat abstrak. Jadi dalam contoh gaya bahasa metafora, unsur konkret itu mesti di depan, abstrak itu letaknya di belakang, iaitu selepas unsur konkret. Contohnya ialah perahu rindu ini, perahu itu konkret, rindu itu abstrak. Kesan penggunaan metafora dalam sebuah puisi ialah menggerakkan daya imajinasi pembaca. Kemudian kita lihat personifikasi atau dikenali juga sebagai gaya bahasa perorangan. Personifikasi atau gaya bahasa perorangan ini merujuk kepada gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Misalnya, daun nyiur melambai-lambai. Perbuatan melambai-lambai ini hanya boleh dilakukan oleh manusia sebagai benda hidup, tetapi diberikan kepada daun nyiur, iaitu benda yang tidak bernyawa. Inilah yang kita katakan sebagai gaya bahasa personifikasi yang memberikan sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Kesan estetika penggunaan masih sama, iaitu menggerakkan daya imajinasi pembaca. Kemudian kita ada simili. Simili dari segi definisinya merujuk kepada perbandingan secara langsung dengan menggunakan perkataan bagai, umpama, seperti, laksana, bak, dan seumpamanya. Misalnya, wajahnya cantik seperti bidadari. Sekiranya dalam satu-satu baris ayat itu ada menggunakan perkataan seperti, bagai, umpama, laksana ataupun bak, maka itu ialah gaya bahasa simili dan kesan penggunaannya, kesan estetikanya adalah menggerakkan daya imajinasi pembaca. Dan yang keempat, kita ada hiperbola yang merujuk kepada perbandingan secara melampau ataupun perbandingan secara berlebih-lebihan. Okey, contoh penggunaan, demimu kasih lautan api sanggup ku renang. Okay, ini sesuai dan biasa digunakan oleh orang yang sedang dilamun cinta. Demimu kasih lautan api sanggup berenang. Mana mungkin ada orang yang sanggup berenang di lautan api. Okay, so kesan penggunaannya atau kesan estetika ialah menggerakkan daya imajinasi pembaca. Jadi sila diingat bahawa dalam gaya bahasa kiasan atau perbandingan terdapat 4 jenis gaya bahasa, iaitu metafora, personifikasi, simili, dan hiperbola. Dan kesan penggunaannya ialah menggerakkan daya imajinasi pembaca. Seterusnya kita juga ada gaya bahasa inversi. Inversi dari segi definisinya merujuk kepada pembalikan kata. Misalnya dalam contoh, tarikh keramat menghampar berbunga citra, ini adalah contoh inversi. Sepatutnya ayat ini ditulis sebagai tarikh keramat menghampar citra berbunga. Jadi kesan penggunaan gaya bahasa inversi ini ialah menimbulkan kelainan pengucapan. Seterusnya kita ada gaya bahasa paradoks, iaitu gaya bahasa yang menimbulkan pertentangan maksud. Contohnya benci tapi rindu. So kesan penggunaan menimbulkan kelainan pengucapan. Okey, di sini cikgu akan turunkan contoh soalan untuk gaya bahasa seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dengan mengemukakan contoh, huraikan 3 jenis gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam sajak di atas 9 markah. So, pelajar kena lihat apa soalan minta. Soalan ini minta anda menghuraikan 3 jenis gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam sajak di atas. Okey, so ini ialah sajak yang menjadi soalan kepada soalan tadi, yang menjadi fokus kepada soalan sebentar tadi, iaitu sajak di titian kemerdekaan, di mana pelajar perlu menghuraikan 3 jenis gaya bahasa perbandingan seperti yang terdapat dalam sajak ini.
Okey, jadi apa yang pelajar perlu buat? Pelajar mesti ingat apa itu gaya bahasa perbandingan, apa jenis-jenis gaya bahasa perbandingan dan keluarkan analisis di dalam sajak ini, apakah jenis gaya bahasa perbandingan yang terdapat, yang ada digunakan di dalam sajak ini. Keluarkan 3 jenis gaya bahasa perbandingan yang ada digunakan oleh penulis di dalam sajak ini. Bagi soalan sebentar tadi, pelajar hendaklah mengemukakan 3 isi sebagai jawapan dan setiap perenggan jawapan itu hendaklah terdiri daripada fakta, iaitu jenis gaya bahasa perbandingan yang digunakan, huraian, iaitu definisi bagi fakta ataupun jenis gaya bahasa perbandingan, kemudian disokong dengan contoh, iaitu contoh gaya bahasa perbandingan yang dijadikan fakta. Ini pula ialah contoh jawapan yang boleh dijadikan oleh pelajar sebagai perenggan isi. Okey, kita sudah katakan tadi bahawa pelajar perlu kemukakan 3 isi. So, lihat di sini ada fakta 1, fakta 2, fakta 3. Jadi, ini ialah 3 isi yang akan dikemukakan oleh calon. Setiap isi haruslah terdiri daripada fakta, huraian dan contoh. Misal kata, kita lihat fakta 1, personifikasi. Kemudian huraiannya ialah definisi bagi gaya bahasa personifikasi. Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Setelah kita berikan definisi bagi personifikasi, kita akan turunkan contoh penggunaan gaya bahasa personifikasi seperti yang terdapat di dalam sajak. Jadi, ambil contoh baris ayat dalam sajak yang menunjukkan adanya gaya bahasa personifikasi. Misalnya, telah datang angin kemerdekaan, melambai tanah air berlagu sentosa. So, perbuatan melambai tanah air berlagu sentosa ini dilakukan oleh angin kemerdekaan. Jadi, tidak mungkin angin kemerdekaan itu boleh melambai tanah air. Jadi, ini yang kita jadikan sebagai contoh personifikasi, iaitu pemberian sifat-sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Itu isi pertama. Isi kedua ialah metafora. Huraiannya ialah metafora merupakan gaya bahasa yang membuat perbandingan secara tidak langsung antara unsur konkret dan abstrak. Contohnya, menjunjung bakti mahkota kedaulatan. Perkataan mahkota kedaulatan ini ialah metafora. So, garis perkataan mahkota kedaulatan. Kemudian isi ketiga ialah hiperbola. Kita huraikan dengan kemukakan definisi hiperbola. Hiperbola ialah gaya bahasa yang membuat perbandingan secara berlebih-lebihan. Sokong dengan contoh. Di sini langit jernihnya dijunjung. So, inilah contoh jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Baik, ini ialah situasi jawapan yang sering ditemukan dalam jawapan pelajar. Situasi pertama, fakta betul, huraian salah, contoh betul. Calon akan dapat 2 daripada 3 markah. Situasi kedua, fakta betul, huraian salah, contoh salah, calon dapat 1 daripada 3 markah. Situasi ketiga, fakta betul, huraian betul, contoh salah, calon dapat 2 daripada 3 markah. Situasi keempat, fakta salah, huraian betul, contoh salah, calon dapat 0 daripada 3 markah. Dan situasi kelima, fakta salah, huraian salah, contoh betul, calon dapat 0 markah. Jadi, intinya di sini, calon mestilah mengemukakan fakta yang betul untuk mendapatkan markah. Sekiranya fakta yang diberikan itu betul, barulah calon akan dapat 1 markah dan huraian dan contoh itu akan dinilai. Tetapi sekiranya fakta itu sudah salah, seperti ini, fakta itu sudah salah, biarpun huraiannya betul, tetapi huraian ini tidak akan diberi markah kerana faktanya sudah salah. Jadi kena berhati-hati, pelajar kena pastikan fakta yang diberikan itu betul, baru boleh dapat markah. Okey, di sini juga akan turunkan cara untuk menulis jawapan bagi soalan sebentar tadi.
Soalan itu berbentuk pecahan, jadi untuk soalan pecahan, pelajar tidak perlu membina perenggan pengenalan. Calon hanya terus beri ayat jawapan, ayat fakta beserta huraian dan contoh. Okey, kita lihat ayat pertama, isi pertama, pelajar boleh mula dengan menulis pertama personifikasi. Ini yang kita katakan sebagai ayat fakta, jenis gaya bahasa perbandingan. Okey, kemudian di sini yang berwarna ungu ni, pelajar kemukakan definisi personifikasi. Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda tidak bernyawa. Kemudian kita sokong dengan contoh gaya bahasa ini seperti yang terdapat di dalam sajak di titian kemerdekaan. Contohnya, telah datang angin kemerdekaan melambai tanah air berlagu Sentosa. So di sini kita nampak yang berwarna hijau ini ialah fakta, yang berwarna ungu ini ialah huraian dan yang berwarna kuning ini ialah contoh. Jadi perenggan jawapan pelajar telah sempurna. Ada ayat fakta, ada ayat huraian iaitu definisi dan juga ayat contoh kepada personifikasi. Untuk jawapan ini pelajar akan dapat 3 markah, 1 ayat fakta, 2 untuk ayat definisi ataupun huraian, dan yang ketiga, markah ketiga untuk bahagian contoh. Sekarang kita lihat isi kedua. Kedua, metafora. Metafora ialah perbandingan di antara unsur konkret dan abstrak, contohnya mahkota kedaulatan. Okay, so ayat fakta berwarna hijau, ayat huraian yang berwarna ungu, dan ayat contoh yang berwarna kuning. Untuk jawapan ini pun dapat 3/3. Dan isi yang ketiga ialah hiperbola. Hiperbola ialah gaya bahasa perbandingan secara berlebih-lebihan. Contohnya, di sini langit jernihmu dijunjung. Jadi untuk jawapan ini pelajar dapat 3/3, dan kalau kita campurkan markah untuk isi pertama, kedua dan ketiga itu tadi, pelajar akan dapat 9/9 markah. Baik, sekarang cuba kita lihat contoh soalan kedua untuk gaya bahasa. Dengan mengemukakan contoh, huraikan kesan penggunaan gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam sajak di atas. 9 markah. Soalan masih tentang sajak yang sama di titian kemerdekaan, cuma meminta pelajar menghuraikan kesan penggunaan gaya bahasa perbandingan dalam sajak. Dalam soalan ini tidak dinyatakan jumlah isi, tetapi untuk 9 markah, pelajar harus tahu bahawa jumlah isi yang perlu dikemukakan ialah 3 isi. Cara menulis jawapan masih sama, iaitu setiap isi itu hendaklah terdiri daripada fakta, huraian dan contoh. Cuma untuk soalan ini, cara menulis jawapannya ada sedikit perbezaan, iaitu faktanya ialah masih tentang jenis gaya bahasa perbandingan ataupun kiasan. Kemudian untuk contoh masih sama, kemukakan contoh gaya bahasa yang telah dikaji. Dan pada huraian, pelajar tidak perlu kemukakan definisi gaya bahasa. Pelajar perlu kemukakan kesan penggunaan bagi gaya bahasa yang dijadikan sebagai fakta. Misalnya, oleh sebab soalan ini meminta tentang gaya bahasa perbandingan, maka isi pertama kita masih lagi personifikasi, sokong dengan contoh, telah datang angin kemerdekaan, melambai tanah air berlagu Sentosa. Untuk huraian, pelajar kena kemukakan kesan estetika ataupun kesan penggunaan gaya bahasa personifikasi. So, nyatakan di sini, kesan penggunaannya ialah menggerakkan daya imajinasi pembaca. Jadi, kita ada fakta personifikasi, kita ada contoh gaya bahasa personifikasi, dan kita ada huraian tentang kesan penggunaan gaya bahasa personifikasi. Begitu juga dengan isi kedua, kemukakan fakta iaitu metafora, kemukakan contoh mahkota kedaulatan dan nyatakan kesan penggunaan gaya bahasa metafora dalam sajak iaitu menggerakkan daya imajinasi pembaca. Begitu juga untuk isi ketiga, kemukakan jenis gaya bahasa perbandingan iaitu hiperbola
Contoh penggunaan berdasarkan sajak, di sini langit jernihmu dijunjung, dan kesan penggunaannya berdasarkan sajak iaitu menggerakkan daya imajinasi pembaca. Jadi di sini kita dapat lihat untuk soalan gaya bahasa yang menanyakan tentang kesan estetika ataupun kesan penggunaan gaya bahasa, cara menjawabnya hendaklah terdiri daripada fakta, contoh, dan huraian. Huraiannya ialah kesan penggunaan sesuatu gaya bahasa yang dijadikan sebagai fakta. Sedangkan jika soalan itu menanyakan tentang gaya bahasa, penggunaan gaya bahasa secara umum, faktanya hendaklah disokong dengan huraian iaitu definisi kepada fakta dan juga contoh baris yang mengemukakan penggunaan gaya bahasa tersebut. Jadi pelajar perlu ingat, perlu teliti perbezaan cara menjawab di antara penggunaan gaya bahasa dan kesan estetika penggunaan gaya bahasa. Demikianlah tadi berakhirnya sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, ayo kita katakan azam kita pada KMK. Katakan E pada KMK, katakan E pada KMK, katakan E pada KMK. Untuk itu, setakat ini dahulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.